Peguam dan anaknya berjaya dapat pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi berhubung 16 peruntukan enakmen kesalahan jenayah. Wakil Rakyat PKR dakwa reformasi Datuk Seri Anwar perlahan. Hamzah persoal mengapa perlu letak calon lain jika Muhyiddin masih layak jadi Perdana Menteri. SPRM Shah Tun Daim masih mempunyai banyak harta lain yang belum diisytihar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 9 Februari 2024 bersamaan 28 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Seorang peguam, Nik Alin Abdul Rashid bersama anaknya dari Kelantan berjaya dalam permohonan mereka mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi Negara terhadap 16 peruntukan enakmen kesalahan jenayah negeri terbabit. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen Nik Alin Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Kedua-dua mereka mencabar perlembagaan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Bagaimanapun, Mahkamah Tertinggi hanya membenarkan 16 daripada 18 itu tidak sah. Antara peruntukan yang dianggap tidak sah ialah mengenai pemusnahan tempat ibadat Seksyen 11, liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan haiwan Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Kesalahan jenayah syariah lain yang menjadi pertikaian dalam permohonan itu ialah memiliki dokumen palsu dan memberi maklumat palsu Seksyen 34, mabuk Seksyen 36 dan penyalahgunaan label halal Seksyen 42. Di sebalik menerima 16 permohonan pasangan anak beranak itu, Mahkamah bagaimanapun menolak cubaan mereka membatalkan dua lagi peruntukan dalam enakmen sama. Beratus penyokong dijangka berkumpul di hadapan Istana Kehakiman di Putrajaya bagi mengikuti keputusan akhir petisyen dikemukakan seorang peguam dan anaknya bagi mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Peguam tersebut, Nik Alin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, memohon Mahkamah Persekutuan membatalkan 18 kesalahan syariah dalam enakmen Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri DUN bertindak melangkaui bidang kuasa. Mereka juga memohon Mahkamah mengisytiharkan DUN Kelantan tidak mempunyai kuasa membuat enakmen berkaitan kesalahan jenayah syariah yang terpakai kepada orang Islam sahaja. Petisyen yang penuh kontroversi berkenaan sebelum ini mendapat perhatian banyak pihak, terutama bantahan daripada Badan Bukan Kerajaan NGO Islam. Pada awal November tahun lalu, 300 NGO Islam menyerahkan memorandum diterima Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN di Parlimen yang mendesak pindaan perlembagaan segera bagi mengelak peruntukan jenayah syariah di negara ini dicabar atau lebih buruk lagi berisiko dibatalkan. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata, reformasi dilaksanakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu perlahan dan bersih wajar turun ke jalanan menuntut janji. Beliau mendakwa rakyat berasa hampa, kecewa, putus asa dan hilang harapan terhadap kerajaan perpaduan. Katanya, memang wajar jika Bersih memutuskan turun ke jalan raya untuk menyuarakan bantahan mereka terhadap perubahan yang sehingga kini gagal dilaksanakan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar. Sebelum ini, Bersih menggesa pentadbiran Datuk Seri Anwar tidak lagi berdalih dan melaksanakan semua agenda reformasi dijanjikan sebelum menjadi kerajaan atau bersedia berdepan demonstrasi jalanan. Pengerusi Bersih Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata, rakyat kecewa dan marah
ikutan perkembangan mutakhir pelaksanaan agenda reformasi dalam negara yang indah khabar dari rupa. Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin masih layak untuk dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Perkara tersebut ditegaskan Hamzah ketika mengulas tentang desas-desus gabungan tersebut mempunyai calon lain untuk dinamakan sebagai Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin. Beliau turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti dalam gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri dari PN. Dalam pada itu, Hamzah menafikan dakwaan terdapat pemimpin dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu termasuk dirinya mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi merisik jawatan tertentu. Beliau juga menafikan terdapat 8 lagi ahli Parlimen Pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pihak perlu sepakat mengenai matlamat untuk mengadakan perhimpunan. Menurut Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin, gabungan itu perlu berbincang dengan bersih sebelum bersama-sama mengadakan demonstrasi membantah pengurangan hukuman Datuk Seri Najib Razak. Beliau bagaimanapun berkata, orang ramai perlu memahami bahawa PN adalah gabungan daripada parti politik berbeza dengan bersih. Katanya, terdapat beberapa perkara perlu diikuti seperti polisi dan perlembagaan parti dan isu yang ingin dibawa perlu selari dengan hala tuju parti. Namun katanya, jika bersih boleh berkompromi dengan perkara tertentu, mungkin kerjasama itu boleh diadakan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diminta bersabar sementara anak-anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumpul maklumat untuk tempoh 43 tahun. Kedua-dua mereka, Mohzani dan Mirzan, menyifatkan ia sebagai usaha yang mustahil bagi mengulas kenyataan Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengatakan mereka masih belum menyerahkan pengisytiharan aset. Dalam satu kenyataan, Mohzani dan Mirzan menegaskan bahawa SPRM telah memberi mereka tempoh 30 hari untuk mematuhi permintaan itu. Mereka kini sedang menyusun maklumat yang ada dan melibatkan pihak yang berkaitan untuk membantu dan menasihati mengenai proses itu. Kedua-dua adik-beradik itu berkata, untuk mengelakkan sebarang salah nyata atau prasangka adalah wajar bagi semua pihak untuk cermat ketika mengulas kes berkenaan. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin akan dipanggil sekali lagi oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan. Itu kerana agensi itu mengesyaki beliau mungkin mempunyai harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai penyiasat agensi itu baru-baru ini menerima maklumat baru mengenai aset milik Daim dan kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Bagaimanapun, Azam enggan mendedahkan butiran lanjut. Sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain yang disiasat ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan di luar negara. Pegawai SPRM itu berkata, pegawai penyiasat memerlukan lebih banyak masa memandangkan Suruhanjaya itu memerlukan bantuan daripada agensi berkaitan di luar negara. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.